tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terima kasih yang dimuliakan al-fadhil tuan pengacara majlis. Yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Bandar Kinara, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi dengan izin dan ketentuannya, dapat sekali lagi saya menyampaikan syarahan di Masjid Al-Ihsan ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 739 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 15 hari bulan Mei tahun 2016 jam 9 malam. Maknanya sudah 2 tahun 9 hari bersempena dengan karnival Masjid Al-Ihsan tahun 2016. Dan saya yakin tuan-tuan pun tak ingat dah apa saya ceramahkan ketika itu. Tajuk pasal infak ketika itu. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kesempatan ringkas pertemuan kita. InsyaAllah tidak jangka panjang. Sebelum 10.45 kita akan berhenti. Bulan Ramadan sedang bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Sudah selesai Ramadan ke-8. Berbahagia rasa mengiringi harapan. Rahmat ilahi ada di depan, beriring doa dalam ratapan. Ramadan bulan penuh berahmat, ambillah ia sekuat-kuat dapat, agar kelak menjadi kuat, terlepas goda syaitan yang laknat. Ramadan yang sedang kita lalui sekarang ini, kita syukur kehadrat Allah masih lagi diberi kesempatan melakukan banyak ibadah pada bulan ini. Sememangnya Ramadan ini adalah bulan yang sangat power. Ramadan itu sendiri memang power betul. Apakah hebatnya Ramadan ini? Nombor satu, Ramadan ni hebat sebab dia ni raja segala bulan. Bila raja ni dia ada perangai raja. Sebab itu Ramadan ni dia datang pun macam raja. Dia tak macam Zulkaidah, Zulhijjah, datang pun kadang tak perasan pun. Tapi Ramadan ni very prominent. Dia turun saja 14 mufti, panjat bukit semua. Semua panjat bukit. Tak kira Tan Sri, Datuk Seri ke apa, Jusasi, Jusabi, semua panjat bukit. Kuala Lumpur tak ada bukit, panjat menara Kuala Lumpur. Bapaklah tinggi 420 meter. Gayat orang tua tu sampai ke atas. Sebab nak menengok kedatangan anak bulan. Lepas dapat pula bila nak tentukan puasa, tak boleh pula isytihar suka-suka hati. Perlu diisytiharkan mengikut saluran yang sesuai. Siapa yang layak mengisytiharkan Ramadan? Bukan Pang Cheng Pei, Buletin Utama, TV3, tak boleh. Yang hanya boleh isytiharkan Ramadan, the keeper of the ruler seal, penyimpan maha besar raja-raja. Sebab dia raja, hak mengisytihar dia pun raja juga. Syed Daniel bin Syed Ahmad Tan Sri, dia akan isytihar selepas mendapat perkenan daripada majlis raja-raja. Kita nak berbual parlimen perkenan yang Tuan Agong saja. Tapi nak menyambut satu Ramadan, 9 raja kena berpakat. Sebab apa? Malaysia ni kita tak pernah sepakat bab agama. Takkan pernah sepakat. Ustaz je penat ceramah, marilah bersatu. Tak, bersatu ni idea saja. Dari segi bersatu betul susah. Terutama dalam pentadbiran agama. Kerana kita ni, agama adalah state matter dalam perlembagaan. Dia adalah hak prerogatif negeri-negeri. Artinya tak ada orang boleh ajar apa yang negeri perlu buat. Hatta JAKIM sekalipun federal, dia tak boleh beritahu Selangor apa Selangor kena buat. Tak boleh. Dia tak boleh ajar Johor apa Johor perlu buat. Agama semua dia ada raja, dia ada ketua agama dia. Sebab itu kalau kita tengok di negeri-negeri, mana pernah bersatu? Ambil contoh zakat fitrah, sama. Mana sama? Padahal apa salah buat standard? Tak boleh, negeri kan. Macam Selangor RM7. Saya ingat seluruh negara lah RM7.
Tetapi Melaka tak tahu RM7. Melaka letak berapa ringgit? RM6.7. Apa salah 3% genap lagi RM7? Tak boleh, negeri aku punya suka nak letak berapa. Dan tak ada orang boleh petikai pun. Hak dia. Sama je Negeri Sembilan. Orang lain letak RM7, dia letak RM6.50. Orang pun harap, kenapa kau tak genap je RM7 lagi RM50 lagi? Ikut Dan lah, negeri Dan kata dia. Dan punya suka lah, apa masalah negeri dia punya suka lah. Sama juga contoh lain, mas kahwin. Mana pernah sama? Tuan-tuan Kinara duduk Selangor, daerah Petaling. Selangor paling mahal sekali mas kahwin, RM300. Cuba kahwin dengan orang Johor, berapa mas kahwin? RM22.5. Kahwin dengan orang Pahang, RM22.5. Pergi atas sikit Melaka, lain pula rate. Melaka RM100. Turun bawah sikit pergi Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia buat rate yang lain-lain. Janda RM12, anak dara RM24 pula dah. Tapi itu hak dia. Tak ada orang boleh petikai. Lepas tu pergi pula ke Kuala Lumpur. Seberang ni Kuala Lumpur ni. Anak dara RM80, janda RM40. Pergi ke Labuan, jauh sikit lah kahwin, RM80. Flat rate, dara janda sama RM80. Tapi seberang je pergi Sabah, terus jadi lain. Sabah, janda RM80, anak dara RM100. Malba lah dara kau sampai RM100 bah. Oi, pun negeri aku bah, katanya. Negeri aku suka-suka aku bah. Kau lah negeri kau. Pergi ke Perak, lain pula RM100, RM1. Singgit ni, 101. Nombor mesti mau cantik, 101. Sarawak RM120. Selangor lah paling mahal, RM300. Dan ada 4 negeri tak letak langsung. Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, tak ada ketetapan. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya satu naskah Quran tunai, sah, tak ada masalah. Aku terima nikahnya handphone Samsung FE tunai, boleh, tak ada masalah, ikut persetujuan lah. Atau nak glamour sikit, aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM9,999, RM99. Nak popular, boleh, tak ada masalah. Pergi 4 negeri saja. Kalau kita fikir apa salah bergabung? Oh, tak boleh. Agama bab-bab negeri, mana boleh satu. Contoh paling mudah sekali, waktu semayang lah. Waktu semayang paling simple sekali. Kita di Malaysia ni ada beberapa tempat yang mana dia duduk antara sempadan negeri-negeri. Kita bukan bercakap sepadan dengan negara, sepadan Thailand ke, sepadan Indonesia ke, sepadan Singapura ke, bukan. Ni sepadan Melaka dengan Negeri Sembilan, sepadan Melaka Negeri Sembilan dengan Johor. Itu boleh beza-beza waktu semayang. Bagi contoh, dekat Melaka dengan Negeri Sembilan ada satu tempat dekat tu dia panggil Pulau Sebang. Pulau Sebang ni dia sepadan Tampin tu masuk Negeri Sembilan, sepadan dengan Pulau Sebang Melaka. Sebelah Tampin dia satu bandar, tapi garisan kecil je membezakan antara dua negeri. Patutnya combine sajalah waktu semayang. Tak. Yang sebelah Tampin Negeri Sembilan buka puasa 7.16, yang belah Pulau Sebang Melaka buka 7.17. Jadi kalau pergi bazar Ramadan, kedai, tengok orang buka, kau kena tengok kau sepadan mana. Takut kau kat Melaka lagi. Sebab orang Negeri Sembilan dia boleh. Bayang, gerai mutabak tu masuk sikit Negeri Sembilan. Yang belah sini soya masuk belah Melaka, menimbulkan konflik. Sama juga ada satu sepadan dekat dengan Asahan, satu batu pancang, 3 negeri, Johor, Negeri Sembilan, Melaka. Tiga-tiga ikut angle mana. Kalau kau belah Asahan Melaka buka 7.17, kau pergi belah Tangkak Johor buka 7.14, kau konang sikit sini Kemencih Negeri Sembilan masuk 7.16. Kan pening. Mungkin orang situ ada cara dia lah, kita pun tak pernah jumpa pula orang belah sana macam mana cara kau orang semua berbuka. Sama belah utara pun sama. Kalau Kedah Perak dekat Selama Serdang, dia kalau Selama belah Perak buka puasa 7.27. Kalau sebelah Kedah tu jatuh daerah Kulim, dia buka puasa 7.28. Padahal jambatan yang merentang Sungai Krian tu, yang memisahkan antara Perak dengan Kedah, jambatan tu panjangnya 35 meter. Tapi kerana negeri lain terus beza. Tak payah kata negeri orang, saya kata negeri saya sendiri, negeri Pahang Darul Makmur. Pahang banyak sepadan dengan negeri. Ambil paling mudah, Rompin sepadan dengan Johor. Johor paling ujung Mersing sepadan dengan Pahang. Mersing
Kampung paling ujung sekali Endau. Rompin kampung paling ujung Tanjung Gemuk. Tanjung Gemuk dengan Endau, dia punya waktu buka puasa sangat beza. Orang di Endau, orang di Tanjung Gemuk Rompin buka puasa 7.13 malam. Orang di Endau Johor buka puasa 7.09 minit malam. Padahal antara Endau dengan Tanjung Gemuk jaraknya hanya 346 meter. Bukan 340 kilometer, meter. Maka tiap-tiap tahun budak-budak Tanjung Gemuk Rompin nak cepat buka duk atas jambatan. Duk jambatan. Dengar azan dah, Allah Akbar, Allah Akbar, mau minum air tebu, gok. Mak ayah dia tak makan lagi kat rumah tu. Tunggu sampai tu kan baru dia makan nasi kat rumah dia. Kita yang melalui ni kita akan fikir, apa dia tak nak bersatu? Kan agama ni hak negeri. Tetapi disebabkan Ramadan ini, dia ni raja segala bulan, maka kita hormati. Justru Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat kali yang ke-92 pada 15 dan juga 16 Mac 1972 telah bersetuju supaya penetapan tarikh permulaan puasa meliputi seluruh Malaysia. Buang ego masing-masing, yang ni kita bersatu lah. Kau nak letak mas kahwin lain-lain tu kemudian cerita. Tapi puasa kita kena hormat, dia ni raja. Raja ni kita kena hormat, tuan-tuan, suka tak suka raja kena hormat. Macam mana pun raja mesti hormat. Macam mana Samsim pun kita raja kena hormat. Tak boleh tidak. Nak orang Melayu kalau tak ada raja, semua orang akan jadi raja. Pun masalah juga. Biarlah ada seorang, dah tentu seorang. Kalau semua pening nak jaga, biarlah seorang jaga sajalah. Ada orang kata raja susah lah, garang sangat, marah sana marah sini. Alah, dia jadi raja berapa puluh tahun. Awak baru jadi raja sehari dah panah baran. Baru jadi raja sehari, baru bersanding pakai spek, orang kipas lambat. Oi, dah baru kipas sikit Ini pula berpuluh tahun jadi raja. Tak payahlah berkelahi. Raja bulan namanya Ramadan. Itu yang pertama, powernya Ramadan ni.